minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sahabat-sahabat penonton setia rancangan Bual Bicara Agama nombor 1 di Malaysia, tak lain dan tak bukan Tanyalah Ustaz Biar Tahu, Jangan Keliru. Alhamdulillah, pertamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita pada pagi ini di dalam hari yang baru, episod yang baru, rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu, Jangan Keliru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan segala urusan kita pada hari ini dan menambahkan dan menjadikan setiap amal perbuatan kita itu sebagai salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Bertemu lagi kita untuk edisi 30 Mei 2023 bersamaan 10 Zulkaadah 1444 Hijrah, hari Selasa. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini yang nak pergi bekerja dipermudahkan urusan, bila mana berada dalam kesesakan dilancarkan perjalanan untuk ke tempat kerja, dan mudah-mudahan setiap apa yang kita lakukan ini kita kongsikan sedikit dan juga luangkan sedikit masa kita untuk sama-sama kita tambahkan ilmu ini menjadi satu pedoman juga panduan dalam kehidupan kita. Seperti biasa sidang penonton sekalian, rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu, Jangan Keliru, kita membawakan topik-topik yang penting untuk sama-sama kita pelajari, dan insya-Allah pada pagi ini satu topik yang cukup sinonim dalam keadaan seharian kita, apatah lagi ianya berkaitan dengan ibadah kita, iaitu berkaitan dengan topik kita hari ini insya-Allah tentang pancaran wudu di akhirat. Dan setiap soalan yang akan diajukan oleh sahabat-sahabat sekalian pada pagi ini akan dijawab oleh ahli panel kita yang cukup terkenal pada saat ini, iaitu siapa lagi tidak lain tidak bukan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi, ataupun nama manja beliau Dr. HD. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Sigap bergaya pada pagi ini. InsyaAllah sama-sama kita hari ini nak ambil ilmu pada doktor ni. Jadi insyaAllah doktor, pada pagi ini kita nak membincangkan topik berkaitan dengan pancaran wuduk di akhirat. Jadi sedang sekalian, ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1-800-881-677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita dibawakan khas, ditaja khas oleh Al-Bayan, mudah-mudahan membawa rahmat insya-Allah. Jadi sebagai permulaan doktor, kita nak tahulah apakah di antara intipati perbincangan kita pada pagi ini menerusi topik kita pancaran wuduk di akhirat. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah. Kerana Allah berikan kepada kita peluang, Allah sediakan kepada kita ruang, Allah hidupkan kita, Allah bagi kepada kita kesempatan untuk sama-sama kita mendekatkan, untuk kita fikirkan macam mana hari ini kita nak mencari kasih sayang Allah, nak mencari redha Allah. Maknanya kita kena usaha untuk sedaya upaya untuk bagaimana nak menjemput cinta Allah kepada kita. Jadi peluang yang Allah berikan kita gunakan, semoga peluang ini tidak kita sia-siakan. Terima kasih pada Da'i Luqman, masya-Allah. Sangat ceria. Alhamdulillah. Salam perkenalan juga kepada da'i-da'i kita ni, subhanallah. Mukaddimah yang hebat, manis. Kalau orang dengar tu tengah nak pergi kerja rasa semangat. Apa yang disebutkan oleh da'i. InsyaAllah, terima kasih juga kepada semua kru tim Tanyalah Ustaz. Pagi-pagi lagi, subhanallah, telah buat yang terbaik. Semoga Allah merahmati, Allah meredai semua tim kru
TV 3 dan TV 9 juga kepada program Tanyalah Ustaz. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Semoga Allah merahmati, Allah meredai kita semua. InsyaAllah kita gunakan hari ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Bila apa yang disebutkan oleh Da'i Luqman tadi mengenai tentang pancaran wuduk ini, kita kena tahu mengenai apa yang dimaksudkan dengan wuduk itu dulu. Bila disebutkan tentang wuduk daripada segi bahasa, sudah pasti kata para alim ulama, wuduk ini bererti kebaikan. Sekiranya kita berwuduk, maknanya kita mendapat kebaikan. Itu daripada segi bahasa. Dan juga daripada segi yang disebutkan wuduk ini adalah an-nazafah, iaitu kita nak membersihkan diri kita, nak menyucikan diri kita. Itu daripada segi bahasa. Adapun kata para alim ulama daripada segi istilah, apa yang dimaksudkan dengan wuduk ini, dia adalah satu perbuatan kita meratakan air kepada anggota-anggota tertentu. Bukan semua anggota. Kita ada anggota-anggota kita yang banyak. Dalam badan kita ni ada pelbagai anggota yang kita ada. Tetapi bila wuduk, dia ada tempat-tempat, bahagian-bahagian yang tertentu untuk kita ratakan air. Tujuan dia adalah mengangkat hadas kecil. Maknanya tujuan dia mengangkat hadas kecil dan dia perlu kena dengan niat. Okey, itu nanti kita akan syarahkan dengan lebih panjang. Ia berdasarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Allah perintah, wahai orang-orang yang beriman. Allah seru jiwa-jiwa yang beriman kepada Allah. Ini adalah seruan Allah. Maknanya kalau kita beriman, kita akan dekatkan diri kita kepada Allah. Dan kita akan dengar apa yang Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan. Penonton-penonton yang dirahmati oleh Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, iza kuntum ila solat, ketika mana kamu nak mendirikan solat, maka hendaklah kamu buat ada satu perbuatan yang kamu kena buat. Apa dia? Basuh muka kamu. Kemudian basuh tangan kamu hingga ke siku. Kemudian menyapu kepala. Kemudian membasuh kaki hingga ke buku lali. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila kita sebut tentang hukum asal wuduk ini, maka hukumnya bukan wajib. Hukumnya sunat. Tetapi bila dia menjadi wajib, ini satu kaedah fiqh yang disebut ma la yatimu al-wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang nak menyempurnakan wajib, kita nak sempurnakan wajib. Contohnya, solat ini wajib. Nak menyempurnakan solat ini, maka baru kita perlukan wuduk untuk menyempurnakan solat. Maka wuduk tadi, dia akan menjadi wajib ketika mana? Ketika kita nak solat. Kalau sekiranya sekarang, ketika ini, saya dah selesai solat subuh. Kemudian tadi, contoh saya ketandas. Habis, perlu ke saya berwuduk? Maka tidak perlu. Tak perlu saya berwuduk. Kenapa? Dia sunnah. Tetapi kejap lagi, dah masuk waktu zuhur, saya nak solat zuhur, maka wuduk tadi yang sunat akan menjadi wajib. Kenapa? Kerana nak menyempurnakan solat fardu yang wajib itu tadi. Maka saya perlukan wuduk untuk solat. Maka hukum solat untuk kita nak solat ini, maknanya wuduk itu tadi akan menjadi wajib ketika mana kita nak solat. Itu secara ringkasnya Da'i Luqman. InsyaAllah. Jadi hukum asalnya sunat itu adalah hukum wuduk itu adalah sunat, tetapi menjadi wajib apabila kita nak melaksanakan satu ibadah yang wajib. Jadi satu pencerahannya awal, mudah-mudahan kita semua memahami intipati perbincangan kita pada pagi ini, insya-Allah. Jadi Datuk, Datuk pula, masya-Allah doa-doa tu tak lama lagi tu dah. Nampak macam tak tua lagi ni. Jadi Datuk, tambah sedikit pada soalan lah. Apakah di antara hikmah di sebalik anggota wuduk yang 4 yang perlu kita ambil ni, kenapa 4 itu saja? Baik. Silakan tu. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut 4, memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Maidah tadi bahawa sesungguhnya keempat-empat anggota wuduk ni adalah anggota yang penting. Kalau kita tengok muka ni, semua benda-benda penting di muka kita, mata kita, hidung kita, mulut kita adalah anggota yang sangat penting. Kerana itulah muka menjadi tempat yang mana kata para alim ulama untuk menghapuskan dosa. Sebab mata kita banyak buat dosa.
Kan hari ni kalau sekiranya kita ada like, kita ada follow dalam program Tanyalah Ustaz, pagi-pagi kita dah buka rancangan tu. Tapi kalau pergi pagi-pagi kita follow benda maksiat, kita ikut, kita like benda-benda yang maksiat, buka-buka terkejut kita tengok benda-benda maksiat. Sebab itulah kata ulama, mata ini ataupun muka ini menjadi sebab untuk kita basuh untuk menggugurkan dosa. Nanti kita akan bacakan beberapa hadis Nabi SAW. Kemudian membasuh tangan. Bukankah tangan juga banyak melakukan maksiat? Kita banyak melakukan maksiat. Kita buat dengan tangan ni kita scroll, dengan tangan ni kita type, dengan tangan ni kita like, dengan tangan ni kita share benda-benda. Jadi untuk menggugurkan dosa-dosa kecil adalah dengan kita berwuduk. Bukan itu saja kepala kita. Di kepala kita ni ada umbun-umbun. Kan? Dan di kepala inilah yang banyak memikirkan benda-benda, kadang-kadang memikirkan benda-benda maksiat. Daripada pemikiran. Jadi sebab itu nak menggugurkannya adalah dengan kita berwuduk. Dan anggota kaki begitu. Berapa banyak tempat-tempat maksiat yang kita pergi. Tempat-tempat yang tak sepatutnya kita pergi ke sana. Kita kata tak apa, Allah ampunkan kita. Kalau mati ketika itu, Allah. Bagaimana? Sebab itulah kita menggugurkan dosa itu ada caranya yang Allah ajarkan, kerana rahmatnya Allah, kasihnya Allah kepada kita, Allah gugurkan dengan kita mengambil wuduk. Sebab itu antara hikmahnya, kata para alim ulama, adalah dengan kita berwuduk. Maka kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim di dalam sahihnya, kata Nabi, "Idza tawadda al-'abdul muslim awil mu'min." Jika seorang muslim ataupun mukmin itu berwuduk, faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kulli khati'ah. Maksudnya akan ketika mana seorang mukmin muslim itu membasuh mukanya, maka akan keluarlah daripada muka-muka mereka ini kullu khati'ah, semua dosa-dosa yang dilakukan. Allahu akbar. Sebab itu orang yang sentiasa berwuduk, mukanya lain daripada berserinya lain. Dia tak perlu make up yang tebal, dia tak perlu nak naikkan seri. Sebab apa? Nur cahaya daripada wuduk tu akan terpancar. Sebab tu kalau kita tengok, dia bukan semestinya warna kulit itu gelap ke, putih ke, coklat ke, kelabu ke, dia tak penting pada warna itu. Tetapi bila kita tengok, ya Allah, tengoknya kita pada muka mereka ini, ulama-ulama yang hebat-hebat ini, kita tengok, kita rasa bertambah iman. Sebab apa? Terpancar wuduk daripada muka mereka. Sebab itulah kata Nabi SAW, bila mereka basuh muka, maka akan keluarlah daripada muka mereka ini dosa-dosa. Kemudian bila mereka basuh ke tangan, akan gugur, basuh ke kepala, akan gugur, hinggalah kaki. Ini disebutkan sebagai hikmah yang pertama. Yang kedua adalah untuk mendidik sifat mahmudah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud, sekiranya kita dalam keadaan marah ni, kita dalam keadaan geram, maka kata Nabi apa? Kata Nabi, falyatawadda, hendaklah kamu berwuduk. Sebab api ini boleh dipadamkan dengan air. Dan Nabi kata apa? Sesungguhnya syaitan ini khuliqa minan nar. Syaitan ini diciptakan dari. Sebab tu kalau suami isteri bergaduh, kan, jangan suruh suami pergi wuduk, dia tu pergi wuduk. Abang pergi wuduk bang, dia pergi berwuduk dulu. Sebab bila kita suruh orang akan lagi marah. Awak suruh saya awak tu, dia kata, awak tu saya tengok macam dah ni dah bergaduh kan. Jadi sama-sama pergi wuduk untuk menjernihkan balik, untuk memadamkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, subhanallah, untuk perkongsian pada pagi ini, bukan wuduk ini semata-mata untuk solat, tapi kekalkan dalam wuduk. Kenapa? Kerana di dalam hikmah yang ketiga, dia boleh mengangkat darjat seseorang. Baik, ada disebutkan di dalam satu cerita yang dikisahkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, bagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari di dalam sahihnya mengenai cerita Bilal. Kita dah tahu dah cerita Bilal. Nabi SAW sebut kepada Bilal, "Ya Bilal," kata Bilal, "Haddisni bi arja amalin amiltahu fil Islam." Wahai Bilal, ceritakan, khabarkan kepadaku apa amalan yang kau buat setelah engkau masuk ke dalam Islam. Maka Bilal cerita. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku ni yalah Nabi sebut sebab aku dengar gerakan kaki, aku dengar bunyi tapak kaki ni di mana? Dalam syurga Allah." Kemudian Bilal sebut, "Ya Rasulullah, aku tidak ada amalan-amalan melainkan apabila aku berwuduk, aku wuduk, maka aku akan solat sunat wuduk."
Maka menyebabkan, kata Nabi SAW, tapak kaki Bilal ni didengari dalam syurga. Darjatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. 3 perkongsian pada Al-Fadhil doktor kita berkaitan dengan hikmah di sebalik berwuduk. Sudah semestinya banyak lagi hikmah yang dikongsikan oleh doktor tentang hikmah kita berwuduk ni. Namun sebelum tu kita nak berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Kembali sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru. Sebentar saja lagi, insya-Allah. Sedap betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru, dibawakan khas oleh Al-Bayan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini di dalam perbincangan kita tentang topik kita pancaran wuduk di akhirat membawa berkat kepada kita semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ada sebarang soalan yang ingin diajukan seperti biasa, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1800881677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Sidang betul sekalian, kami berada di sini sekarang bukan nak masak-masak. Sebab apa? Kita pada pagi ini insya-Allah nak mengajarkan kepada sidang betul sekalian berkaitan dengan cara untuk kita berwuduk dengan sempurna. Namun sebelum tu saya serahkan majlis kita pada pagi ini kepada yang berbahagia Al-Fadhil doktor kita untuk berkongsikan kepada kita secara teori yang terlebih dahulu tentang cara untuk kita berwuduk secara sempurna, doktor. Silakan, doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Da'i Luqman, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak lengkaplah kalau sekiranya kita belajar teori tanpa praktikal. Maka disebabkan itulah kita di sini, kerana kejap lagi kita akan tunjuk bagaimana nak praktikal, nak berwuduk secara sempurna yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi sebelum daripada tu kita nak kenal apakah anggota-anggota wuduk yang wajib kita lakukan. Dan apakah perkara-perkara yang sunnah untuk kita lakukan supaya kita tidak keliru. Yang tu yang program Tanyalah Ustaz ni. Kan, biar tahu jangan keliru. Supaya kita tahu mana yang wajib dan mana yang sunnah. Ada orang yang anggap sunnah itu sebagai wajib. Dan yang wajib itu dia rasa, tak buat pun tak apa. Tak sempurna pun tidak jadi masalah. Maka kata para alim ulama' berdasarkan di dalam surah Al-Ma'idah tadi, maka ada dalam mazhab Syafi'i ada 6 rukun ketika mana kita nak berwuduk. Yang pertama, maka kata para alim ulama, iaitu dengan niat. Niatnya adalah saja aku nak berwuduk pun boleh dalam hati kita, ataupun nak mengangkat hadas kecil pun boleh. Lillahi ta'ala. Maknanya kita minta kepada Allah dengan niat kita di dalam hati ketika mana? Ketika nak membasuh muka. Kejap lagi kita akan tunjuk praktikal, tetapi kita nak sebut teori dulu. Kemudian yang kedua, membasuh muka. Dan kita kena tahu di mana muka kita. Jangan tengok muka da'i. Kan, setiap muka tu berbeza. Ada yang besar, ada yang lonjong, ada yang lebar. Jadi muka mestilah daripada umbun-umbun atas ni yang tumbuh di awal anak rambut sehinggalah disebut sebagai dagu kita ni. Janggut tak termasuk tu? Jadi janggut ni masuklah sebab dia termasuk dalam kita punya tempat muka ni, wajah. Kemudian daripada anak telinga di sebelah kanan ini sehinggalah anak telinga di sebelah kiri. Maka apa yang tumbuh selain daripada itu maka tidak termasuk. Okey, contohnya sideburn ni masuk tak? Maka sideburn ini termasuk dalam wajah, maka dia kena menyapu. Maksudnya dia kena basuh, meratakan air. Tetapi kalau sekiranya di sebelah ni, kadang-kadang ada orang, wanita khususnya, dia ada yang di kepala ni rambut dia sampai ke bawah. Kan? Jadi adakah ia termasuk? Maka sekiranya dia tidak masuk dalam muka, bahagian muka, maka tidak perlu kita basuh. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, membasuh tangan daripada tangan kita hingga ke siku. Maknanya siku kita lah. Kalau saya tengok saya dengan da'i punya siku dia pendek sikit. Jadi siku saya lah. Kalau saya berwuduk, maka kita akan wuduk dengan siku sehingga ke siku ataupun melebihkan sedikit. Supaya kita yakin masuk. Kemudian yang ketiga, yang keempat, maksudnya yang pertama kita niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga kita membasuh tangan, yang keempat menyapu. Dia tak membasuh. Nanti kita akan tengok apa beza membasuh dengan sapu ketika praktikal tu nanti. Baik, menyapu kepala. Maka kata Nabi SAW seperti mana yang disebutkan oleh para alim ulama khususnya dalam mazhab Syafi'i,
Kalau kita lihat dalam hadis bagaimana Nabi SAW menyapu kepala, dan ulama dalam mazhab Syafi'i dia kata paling kurang 3 helai rambut. Kalau nak basuh sebahagian pun boleh, tapi paling kurang 3 helai rambut. Pilihlah mana-mana rambut di kepala. Dia tak boleh ni sini rambut dekat dahi ni boleh tak? Tak boleh. Dia mesti di kepala. Maknanya pilihlah. Kadang-kadang ada orang yang rambut dia ada siap, ada remos. Saya ada jambul kat depan tu. Dia kata, saya sayang ustaz, nak sikat bukan senang. Jadi dia pilih dekat belakang boleh. Asalkan dia di kepala, maka boleh. Kalau botak, kan? Rambut tak ada ni, rambut macam mana ni kalau botak da'i? Maka kata ulama, tempat mana kepala, maka sapukan saja walaupun tidak ada rambut. Okey. Kemudian yang seterusnya, yang kelima adalah membasuh kaki hingga ke buku lali. Kalau kita tengok ada tulang yang sedikit terkeluar di sebelah kanan dan kiri, itu adalah buku lali, maka kita basuh lebih sedikit daripada kadarnya, maka sudah cukup. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah disebut sebagai tertib. Maksudnya mengikut susunan. Sekiranya, ni contoh, dia basuh muka, kemudian dia basuh kepala, kan, dia sapu kepala, kemudian dia basuh tangan. Adakah wuduk dia sah? Maka kata ulama, sekiranya dia basuh, dikira satu. Okey, lulus. Muka dah lulus. Kemudian dia basuh tadi, dia tak ikut tertib. Dia sapu kepala. Maka kepala tadi tak dikira. Kemudian dia tangan, barulah dikira tangan. Maksud kedua tangan tu dia dapat. Cuma dia pergi nombor 3. Maka yang tangan itu baru dikira. Kemudian dia basuh kaki. Maka lepas sebelum kaki tu kepala, dia kena basuh kepala terus. Maksudnya, kalau katakan dia buat, kadang-kadang dia mengambil, contohnya ambil basuh muka, kemudian dia basuh kaki, kemudian dia ulang balik, maka dia kalau dah mengikut turutan, dia dah basuh muka, lepas muka dia walaupun dia tak ikut, tetapi akhirnya dia membasuh juga selepas daripada turutan. Contoh, dia basuh muka dah selesai, kemudian dia basuh kaki, kemudian dia basuh tangan. Tangan tu baru dikira. Kemudian dia basuh kaki balik, tak kira lagi. Kemudian dia basuh kepala tu baru dah dikira. Maksudnya dia dah 3 dia dah buat. Kemudian dia basuh tangan, tak dikira, tak disebut. Kemudian dia basuh kaki, kemudian barulah dia masuk. Cuma itu mungkinlah orang yang baru belajar. Ini disebutkan di dalam perbahasan para alim ulama. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, dia mesti tertib. Maksudnya lepas kepala, lepas muka kita basuh tangan, lepas tangan kita sapu kepala, lepas kepala kita kaki. Itu yang disebutkan. Dan sekarang ni kita nak pergi ke papan putih untuk nak tunjukkan apa yang wajib, apa yang sunat, sebelum praktikal benda yang wajib dulu. InsyaAllah. Baik, kalau kita lihat cara berwuduk yang sempurna, kadang-kadang ada orang tanya, ustaz, bila kita nak berkumur-kumur, perlu ke kita membasuh tangan? Perlu ke kita memasukkan air ke dalam hidung? Maka kita kena tahu mana yang wajib dan mana yang sunnah. Yang pertama, yang warna biru ni, kalau kita tengok ada warna-warna ni, warna biru ni adalah wajib, warna hijau ni adalah sunat. Maka ketika yang pertama kita sebut niat ini adalah wajib. Dalam mazhab Syafi'i wajib. Dalam mazhab lain dia menjadi syarat je. Itu dalam mazhab lain lah. Tapi dalam Syafi'i dia jadi wajib. Bila nak berwuduk ni, maka kita sama ada ketika tadah tangan, ataupun kata ulama ketika mana kita nak membasuh muka tu, kita niat untuk nak berwuduk. Kemudian yang kedua, membaca basmalah ataupun bismillah lah. Kalau ustaz, kalau kita berwuduk dalam tandas, maka bila berwuduk dalam tandas, mungkin tempat tu tak sesuai untuk menyebut nama Allah, maka boleh sebut dalam hati. Sebab dia sunat. Okey. Kalau tak sebut boleh, tidak jadi masalah. Yang ketiga, membasuh kedua-dua tangan ke pergelangan tangan. Maksudnya, kejap lagi kita akan buat praktikal. Kita basuh. Ini pergelangan tangan, maka kita basuhlah. Untuk membersihkan pergelangan tangan kita. Kemudian kita madah, disebut berkumur-kumur. Memasukkan air ke dalam mulut. Dalam mazhab Hanbali, maka dia menjadi wajib. Sebab dia kata itu adalah sebahagian daripada muka. Dalam mazhab Syafi'i sunat saja. Jadi kita mazhab Syafi'i adalah sunat. Kemudian memasukkan air ke dalam lubang hidung, disebut istinsyaq dalam bahasa Arab. Memasukkan air ke dalam lubang hidung, maka ia sunat. Kemudian selepas daripada tu membasuh muka. Membasuh muka, kita basuh muka tadi wajib. Kemudian membasuh kedua tangan hingga ke siku, dia adalah wajib.
Kemudian yang ke-8, menyapu sebahagian kepala yang kita sebut tadi. Wajib. Maka dia adalah wajib. Paling kurang 3 helai rambut. Yang ke-9, membasuh kedua-dua telinga. Maksudnya telinga kita ni, kita membasuh, ambil air, kita basuh kedua-dua telinga kita, dalam dan luar, maka dia menjadi sunat. Itu sunatnya, bukan wajib. Kemudian yang ke-10, membasuh kaki hingga ke buku lali. Yang tu wajib, yang kita sebut. Maknanya, wajib dah ada 5. Kemudian yang ke-11, membaca doa selepas berwuduk, itu sunat. Dan akhirnya yang ke-12 adalah tertib, mengikut turutan niat. Kemudian membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan hingga ke siku, kemudian menyapu sebahagian kepala, kemudian membasuh kaki hingga ke buku lali. Yang di akhir sekali tertib. Tertib, insya-Allah. Jadi itulah dia di antara pembahagian rukun ataupun cara berwuduk yang sempurna daripada sudut wajib dan juga sunat. Jadi tertib tu sidang penonton sekalian adalah orang kata apa, ikut pada susunan betul, bukan maksud dia ambil wuduk secara sopan. Itu lain. Tertib, orang kita faham tertib tu lain. Jadi doktor, banyak lagi kita bincangkan juga. Sebentar lagi kita nak buat secara amalinya, namun sebelum tu kita nak berhenti berehat seketika. Sidang penonton sekalian yang ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru, kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sedap tu sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru. Alhamdulillah, pada pagi ini kita direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama mempelajari topik berkaitan dengan pancaran wuduk di akhirat. Sebenarnya pancaran itu juga boleh nampak sejak mana kita di dunia lagi. Orang yang berwuduk ni insya-Allah wajahnya sentiasa bercahaya. Yang penting kita perlu berwuduk secara sempurna, insya-Allah. Jadi sebelum kita berhenti berehat sebentar tadi, kita telah pun memahami sedikit teori berkaitan dengan bagaimanakah cara untuk kita mengambil wuduk yang dengan sempurna dan juga rukun-rukun dan juga di antara kaedahnya bagaimana. Jadi kita nak teruskan lagi dengan segmen berikutnya untuk melihat sendiri bagaimanakah caranya untuk kita nak mengambil wuduk dengan sempurna. Dan sidang penonton sekalian, yang lebih menarik pada pagi ini, yang berada doktor akan berkongsikan dengan kita bagaimana untuk kita mengambil wuduk dalam keadaan kita tidak nak mengelakkan daripada melakukan pembaziran, iaitu kita hanya akan menggunakan dengan sebotol air. Jadi ini sudah semestinya satu ilmu yang baru dan juga satu ilmu penting untuk kita sama-sama pelajari. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya serahkan kepada yang berbahagia doktor kita untuk sama-sama berkongsi dengan kita, insya-Allah. Silakan doktor. Baik, terima kasih pada Da'i Luqman, kepada semua sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti mana yang disebutkan oleh da'i tadi, bagaimana kita nak berwuduk. Sedangkan di sana ada terdapat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas supaya jangan membazir. Waktu itu Sa'ad sedang berwuduk, kata para alim ulama, di sungai yang mengalir. Maka waktu ketika itu Nabi tegur kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu juga Sa'ad kata, adakah berwuduk juga boleh dilakukan pembaziran? Waktu itu Sa'ad melakukan wuduk bukan di sungai, maksudnya di satu tempat, tetapi dalam keadaan pembaziran. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kamu berwuduk di sungai yang mengalir, maknanya walaupun sungai itu tetap akan mengalir sama ada kita berwuduk ataupun tidak, maka kata Nabi jangan membazir. Ini dipesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad Abi Waqqas ketika mana Sa'ad sedang berwuduk dalam keadaan yang membazir. Maka apa yang perlu kita kena lakukan? Maka kita kena ingat bahawa apabila wuduk kita tak sempurna, maka solat kita tak sah. Sempurna wuduk ni maksudnya kita kena buat seperti mana apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu hadis Nabi, kata Nabi, wailul li'aqabi minan nar. Kata Nabi, orang yang mana akan dicelakakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dicampakkan ke dalam neraka Allah adalah mereka yang ketika wuduk tidak membasuh tumitnya dengan betul. Jadi mereka ni adalah boleh dicampakkan ke dalam neraka Allah. Jadi bagaimana kita nak berwuduk dengan sempurna? Baik, kita mengambil air botol. Sama ada air botol ataupun kita boleh menggunakan spray. Bagi mereka contohnya yang naik flight, ataupun mereka mungkin bermusafir, air mungkin kurang dan sebagainya, maka kita boleh berwuduk dengan
sebotol air. Tak perlu kita nak orang kata berwuduk dengan sekolah air sebenarnya. Dengan sebotol air dah mencukupi. Jadi saya minta tolong dai untuk membaca seperti mana yang di belakang ni, yang tertera di belakang. Jadi saya akan praktikkan insya-Allah. Antara wajib dan sunat kita akan lakukan bersama insya-Allah. Insya-Allah doktor. Jadi kita nak teruskan dengan yang wajib dulu doktor. Jadi cara berwuduk yang sempurna, yang pertama wajib, iaitu niat. Okey, mula kita akan niat, maknanya kita niat untuk nak mengangkat hadas kecil. Kemudian yang kedua wajib adalah dengan membasuh muka. Baik, ketika mana wajib membasuh muka ini benda-benda wajib, belum sunat lagi kita pergi kepada wajib. Apa beza membasuh dengan menyapu? Sebab menyapu kepala, membasuh muka. Membasuh muka kata para alim ulama, dia mestilah contohnya ni air yang kita letakkan. Kita letakkan di tangan kita. Kemudian ketika mana kita nak membasuh muka kita, mesti air itu menitik. Contoh kalau boleh tengok, kita membasuh, nampak ada air menitik kan? Jadi kita membasuh. Kemudian bila kita membasuh ini, bagaimana kita nak sapu itu tidak jadi masalah. Yang penting jangan angkat tangan. Ketika mana kita angkat tangan, kita letakkan balik, maka dia telah menjadi air mustakmal. Maka saya tunjuk sekali lagi, tadah sedikit air, sedikit je tak apa. Kerana dia dikira membasuh apabila ada air yang menitik daripada wajah kita. Kalau tengok muka saya letakkan air ni. Nampak air yang dah titik ni? Kemudian saya akan tolak muka, maknanya kita gosok, sapu di mana bahagian-bahagian muka. Jangan angkat. Kita ratakan air di celah-celah hidung, di celah-celah mata, di misai, di janggut kita gosokkan. Sebelah tangan boleh? Sebelah tangan boleh dah. Tak perlu kita nak begini dua tangan. Kan? Kalau boleh, kita tengok air tu mencurah-curah, pergi ke tangan kita dengan menggunakan pipe. Kalau boleh, pipe tu pun kita nak buka. Kita rasa bau seronok nak berwuduk. Sedangkan kita boleh wuduk dengan sedikit air yang ada. Itu dah muka. Berapa kali basuh? Sunnahnya 3 kali. Baik, basuhan yang pertama wajib. Yang kedua, kalau kita basuh 2 kali, tak menepati sunnah. Yang ketiga, mengikuti sunnah. Yang keempat, hukumnya makruh. Contoh, bila kita basuh sekali, wajib. Maknanya kalau basuh sekali dengan sempurna, selesai. Boleh. Tapi kalau kedua, kita basuh 2 kali saja, maknanya tak menepati sunnah. Kerana sunnahnya mesti basuh 3 kali. Tapi kalau saya basuh 4 kali, makruh. Sebab membazir tu. Membazir air tadi. Jelas. Kemudian saya tunjuk sekali lagi untuk membasuh muka. Saya letakkan air. Kemudian saya akan pusingkan, saya akan sapu. Saya sapulah. Dengan niat tadilah, niat nak mengangkat hadas kecil. Kemudian saya buat sekali lagi. Kemudian saya letakkan, basuh muka. Sapu. Itu basahan muka. Selesai. Nampak rata semua air kena? Dengan menggunakan air sedikit. Kemudian tangan. Baik, betul, sebelum kita nak masuk ke tangan tu, kita nak raikan soalan daripada sahabat penonton kita sedikit boleh? Boleh silakan. Daripada Andris Yus. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bila terdetik untuk ambil wuduk, adakah itu sudah dikira sebagai niat? Ya. Dia mestilah, kalau dalam mazhab Syafi'i ini, dia mesti niat itu ataupun terdetik untuk nak mengambil wuduk itu dengan sekali perbuatan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Sebab tu kita kena niat. Contohnya kita kena niat puasa ke niat solat. Niat solat ketika mana kita takbiratul ihram. Allah, baru niat. Ketika mana kita terdetik itu, kita kena sertai dengan perbuatan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Berbeza dengan mazhab yang lain. Contohnya mazhab Maliki. Di rumah dah niat. Sampai-sampai boleh solat terus. Sebab dah niat dekat rumah dah. Mazhab Syafi'i, dia mesti seiring dengan perbuatan itu tadi. Itu jawapan kepada soalan. InsyaAllah. Okey, mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Jadi kita nak teruskan lagi doktor dengan basuhan tangan, insyaAllah. Baik. Kalau nak membasuh tangan kanan, tak perlu kita tuang begini. Kan? Kita letakkan air. Letakkan air di tangan, kemudian kita letak. Ini tak dikira air sebagai air mustakmal sebab kita tak menggunakan untuk membasuh. Ataupun kita tuangkan sedikit. Macam ni sedikit, bila dah menitik tu, kan? Kemudian kita angkat tangan kita gosokkan. Yang penting jangan angkat. Kita nak pusing mustakmal. Macam mana, maknanya kita nak pusing, nak gosok tangan kanan macam ni kan, kita nak gosok, ni disebut sebagai adalak, sunnah.
maka kita boleh gosok. Kemudian kita lakukan 3 kali. 3 kali. Tangan saya ringkaskan kan. Okey. Kemudian kita buat tangan kiri pula. Okey. Okey, tangan kiri sama ada kita tuangkan air ke tapak tangan kita ataupun kita curahkan terus. Kita lakukan daripada atas ke bawah, lebih senang. Lepas tu kita gosok begini, ratakan air keseluruhan tangan kita sehingga ke siku. Okey. Dilakukan sebanyak 3 kali. 3 kali juga. Kemudian kita membasuh sebahagian daripada kepala, paling kurang 3 helai rambut. 3 helai rambut. Maknanya kalau tadi basuh dia mesti menitik. Sapu dia tak titik tak apa. Oh, celik calit tak apa. Maknanya jangan kira 1, 2, 3. Tak perlulah sampai macam tu kan. Jadi kita calit 3 kali, maksudnya 3 helai dah sah. Okey, itu di kepala. Kemudian kita membasuh kaki. Membasuh kaki sama ada kita tuangkan tadi di tangan ataupun kita letakkan begini, kita dah menggunakan air yang hanya minimum, maka kita gosokkan. Kalau katakan tiba-tiba gosokkan pertama itu tak menyeluruh, kita basuh sedikit lagi, tambah sedikit air je. Bagi kena belakang-belakang ni semua. Sampai ke atas buku lali dia. Kalau kita tengok buku lali kita ni, maksudnya di atas sedikit kita dah gosok. Yang penting jangan angkat. Kemudian kita gosoklah. Kita gosok dan kita ratakan. Begitulah kanan dan juga kiri. Itu untuk yang wajib lah tu. Yang wajib. InsyaAllah. Jadi kalau kadang-kadang cukup ke doktor? Ini kalau kita lihat ni untuk yang anggota wajib ya, sidang betul sekalian. Banyak ni je kita pakai. Tapi kalau untuk sunat tu, kalau ada lebihan tu, boleh tak untuk kita lakukan untuk sunat tu? Kita tengok bagaimana nak melakukan sunat dengan cepat. Baik. Yang pertama, Da'i baca ada berapa? Ada 12. 12. Okay. Cuba Da'i tolong saya baca. Yang pertama tadi niat, yang keduanya membaca basmalah. Okey. Maknanya kita niat, kemudian kita baca bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiganya basuh kedua-dua tangan ke pergelangan tangan. Okey, maksudnya kita ambil sedikit air, membasuh kedua-dua tangan hingga ke pergelangan, begini kita buat. Okey, ni sunat. Ni sunat. Dikira sunnah. Okey, kemudian boleh praktikkan terus di rumah. Okey, insya-Allah. Seterusnya berkumur-kumur ataupun madmadah tadi. Madmadah ni dia ada 2 cara. Sama ada madmadah dengan istinsyaq sekali ataupun dia buat asing-asing. Maksudnya kita berkumur-kumur satu dengan memasukkan air ke lubang hidung asing. Contohnya begini. Kita memasukkan air ke dalam. Okey. Itu cara berkumur. Berkumur-kumur. Maksudnya kita berkumur, gosok sedikit. Kemudian kita yang seterusnya memasukkan air ke dalam hidung. Masukkan dalam hidung disebut al-istinsyaq. Maksudnya letakkan sedikit air, kemudian kita masukkan air ni ke dalam lubang hidung. Dengan kita sedut, tapi jangan sampai sampai ke atas. Sedikit saja. Okey. Kemudian memasukkan di belah kanan, mengeluarkan belah kiri, disebut istinsar. Masuk keluar belah kiri. Itu sunnah tu. Sunnah. Saya buat sekali lagi. Yang ni ramai orang keliru yang nak buat sunnah Nabi, caranya begini. Masukkan tangan kanan. Tangan kanan. Tangan kiri keluarkan. Bukan daripada tangan yang sama? Bukan dengan tangan sama. Sunnahnya tangan kanan masukkan, tangan kiri. Ni disebut istinsar. Mengeluarkan air ke dalam maknanya yang daripada lubang hidung kita keluarkan air. Seterusnya membasuh muka. Macam tadilah. Membasuh muka. Kita basuh daripada atas sampai ke bawah. Yang seterusnya, yang ketujuh membasuh kedua tangan hingga ke siku. Sama. Yang ke-8 menyapu sebahagian kepala. Sama juga, itu wajib. InsyaAllah. Yang ke-9nya membasuh kedua-dua telinga. Membasuh kedua-dua telinga, selepas kita menyapu di kepala, kita ambil air, kemudian kita sapukan. Maknanya ini telinga kita. Kita buat begini macam urut C ni. Kita daripada dalam ni kita sapu, daripada luar pun kita sapu. Serentak. Serentak telinga kita. Tak perlu kita ambil air begitu. Kan kita hanya membasuhkan telinga begitu saja dengan air yang baru. Seterusnya membasuh kaki hingga ke buku lali. Macam tadi, sama wajib. InsyaAllah. Sebelum kita nak ke yang 11 tu, ada satu soalan. Doktor, daripada Muhammad Sakri. Semasa berwuduk tak sempat nak basuh kaki, sudah terkentut. Perlu ulang wuduk atau tidak, Doktor? Baik, soalan yang sangat bagus, sangat genius. Maka wuduknya tadi terbatal, dia kena ulang daripada nombor 1 balik. Allah Akbar, kena ulang pada awal balik. Ya, betul. Jadi itulah bagi kadang-kadang kita pun tak dapat nak tahan. Dia tak boleh
Maknanya kita nak skip. Orang kata dah buat separuh, maknanya dah terkentut, kita sambung. Dia tak boleh sambung-sambung ni. Dia kena start balik. Kan, dia kena, ni bukan sambung bayar ke apa. Ni dia kena buat daripada awal balik. InsyaAllah. Dan seterusnya kita teruskan lagi, Doktor. Baik. Yang ke-11-nya adalah membaca doa selepas wudu. Okey, selepas habis kita membasuh kaki tadi, kita angkat tangan, kita doa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, kita mengucap dua kalimah syahadah. Ya Allah, jadikan aku iaitu orang yang sentiasa bertaubat, orang yang sentiasa suci, jadikan aku hamba yang baik. Sama ada dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Arab. Kita doa. Kemudian kalau boleh, lepas doa tu kita melakukan solat sunat wudu. Dan solat sunat wudu ni ada perbahasannya. Yang ni nanti kita akan bagi tahu ketika mana solat-solat sunat. Nanti kita akan masuk ke topik yang lain tu untuk solat sunat wudu tersebut. Jadi kita ni beralih dengan soalan berikutnya, Doktor. Sebelum kita dah tahu dah yang ke-12 tertib lah, Doktor lah. Betul. Jadi yang kita nak raikan soalan berikutnya daripada saudara Amirul Ashraf ni. Boleh tak kalau kita ambil wuduk ni, contoh dia kita ambil berkumur dekat sinki. Lepas tu kita basuh muka dekat tandas pula. Ataupun lepas tu kita dah sampai ke masjid baru basuh kaki. Boleh, Doktor? Ulama membahaskan, kalau kita lihat daripada ulama yang daripada skop yang luas, dalam mazhab Syafi'i kita pergi dulu. Dalam mazhab Syafi'i dia tidak perlu kepada al-muwalat. Al-muwalat ni maksudnya berturutan, berterusan, seperti mana dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki dia kena basuh muka. Lepas muka, kemudian dia tangan. Dalam membasuh muka ke tangan, dia tak boleh cakap handphone. Assalamualaikum, abang tengah ambil wuduk ni, sayang tunggu kejap. Tak boleh. Tak boleh. Dia kena basuh muka, kemudian tangan, kemudian berterusan. Adapun dalam mazhab Syafi'i, kata para alim ulama, sekiranya kita membasuh muka di rumah, tiba-tiba air tidak ada, kemudian kita nak pergi masjid, maka kita boleh sambung dengan syarat, ada sebahagian ulama Syafi'i menyebutkan air di muka ni tak kering. Jangan sampai kering. Maknanya sampai di sana, kalau air tu tak kering, maka kita sambung saja basuhan daripada tangan kanan, tangan kiri sehinggalah habis. Kalau sekiranya kering, maka pada pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i, boleh kita ulang semulalah untuk kita perbaharui wuduk kita tu tadi. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab soalan pada saudara Ashraf tu. Jadi kita nak raikan pula ni banyak Doktor soalan berpusu-pusu masuk ni. Dan soalan berikutnya daripada saudara Muhammad Fauzi secara live kita, Facebook live kita, yang bertanya tentang kalau di sungai kita celup tangan dan kaki sambil menggosok. Boleh ke? Yang ni nak cara mudah ni. Masuk-masuk. Boleh, Doktor? Silakan. Terjun. Basuh. Boleh, tidak jadi masalah, tetapi sekiranya dia terjun sungai, dia nak berwuduk, dia mesti tahu bahawa yang mana tertibnya tadi. Dia tak boleh aku basuh tangan dia dengan niat dia. Dia mesti walaupun dia terjun daripada sungai, terkena semua air pada anggota badan, walaupun begitu kata ulama, dia mesti tahu tentang tertibnya wuduk itu tadi. Maksudnya tanpa dia basuh kepada muka pun tidak jadi masalah. Maksudnya dia tidak perlu gosok. Sebab kita kena faham, dalam mazhab Syafi'i, gosok ni begini, kalau saya tunjuk, kita curah air, katalah kita guna air pipe kan, air pipe ataupun air sungai, kita celupkan tangan. Tanpa kita gosok, maka hukum dalam mazhab Syafi'i sah. Okey. Yang tak sah sekiranya ada contohnya kita ada sesuatu yang menghalang, plaster ke apa, cat ke tepung ke, kita kena buang dahulu ataupun barulah kita waktu itu perlukan pada gosok, barulah kita gosok. Adapun gosok untuk nak meratakan air itu sunnah. Tapi kalau kita celup saja tangan kita angkat tanpa ada sebarang halangan, maka hukumnya sah wuduk kita. Adapun kalau kita terjun dalam sungai, kemudian kita tahu tertibnya, aku dah basuh muka, aku basuh tangan, aku sapu kepala, aku basuh kaki, keluar, sah wuduk dia. Walaupun dia terjun. Walaupun dia terjun kepala dulu. Tak kira lah terjun kepala dulu ke naik apa. Tapi dia mesti tahu tentang turutan tertib itu tadi. InsyaAllah. Mudah-mudahan terjawab. Tak ada masalah. Lepas ni mungkin takut orang nak terjun, dia basuh tangan dulu, baru kepala semua kan. Jadi kita balik dengan soalan live Facebook kita yang berikutnya daripada saudara Haziq Roji. Semasa ambil wuduk, basuh muka, boleh ke kalau kita lap janggut sebab tak nak menitik? Bagaimana, Doktor? Baik, hukum melap air ini hukumnya dibolehkan. Tidak jadi masalah. Cumanya seperti mana kembali kepada hadis Nabi SAW, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim di dalam sahihnya yang kita baca tadi, iaitu
setiap anak Adam ataupun setiap Muslim yang berwuduk, bila dia basuh muka, air yang qatrah, yang disebutkan sebagai air yang gugur itu, maka akan menggugurkan dosanya. Itu antara fadilat. Sehingga titisan yang terakhir daripada basuhan tu tadi. Maksudnya titisan yang terakhir, setiap kali air itu gugur, maka setiap itu gugur dosanya. Maka sekiranya ada keperluan lap, contohnya kerana sejuk, maka bolehlah kita lap kerana terlampau sejuk. Orang yang duduk di tempat-tempat yang bermusim sejuk, di Cameron ke contoh, sejuk sangat, kalau tak lap rasa sengal-sengal badan, maka boleh lap, tidak jadi masalah. Tetapi kalau tidak ada masalah, seperti mana kita sekarang ni musim panas, biarkanlah ia orang kata gugur di tanah, kerana akan tergugurnya dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Itu di antara fadilat ataupun hikmah di sebalik kita berwuduk. Dan juga kita dapat lihat yang soalan berikutnya daripada live Facebook kita yang terakhir untuk pagi ini, untuk live Facebook kita, daripada Kemas Rembau. Adakah sunnah jika membasuh tengkuk sekali? Sekali dengan leher-leher, doktor. Silakan. Ada 4 pandangan dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, membasuh tengkuk, ada pandangan ulama yang mengatakan sunnah dengan cara iaitu selepas kita menyapu kepala, kemudian kita membasuh telinga, sunat ni, kemudian kita ambil air yang baru, kita sapu tengkuk kita. Sebelum basuh kaki? Sebelum kita basuh ke kaki. Itu satu pandangan. Pandangan yang kedua mengatakan membasuh tengkuk ni dengan menggunakan air yang membasuh kepala, telinga dan juga tengkuk sekali. Contohnya begini. Kalau kita dah buat kan, ni air ni, contohlah kita 2 tangan, kita antara 2 tangan, kita menyapu kepala, kemudian tangan kita dengan air yang sama, telinga, kemudian tengkuk. Itu pandangan yang kedua. Adapun pandangan yang ketiga mengatakan bahawa kata ulama dia tidak menjadi sunnah. Tapi basuh juga. Nak buat boleh, tak nak buat boleh. Pandangan yang keempat, dia kata tak perlu buat, dan inilah majoriti ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan tengkuk bukan sunnah. Masya Allah, saya mendapat satu ilmu baru ni berkaitan dengan tengkuk ni juga boleh menjadi satu sunnah, tapi pandangan majoriti kata bukanlah satu sunnah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan bagaimana doktor tunjukkan sebentar tadi tentang teori ataupun amalinya kita nak melakukan, mudah-mudahan kita dapat memperbaiki cara kita berwuduk selepas ini. Mudah-mudahan wuduk kita itu menjadi satu wuduk yang sempurna dan menjadi pancaran di akhirat kelak insya-Allah. Jadi doktor, kita nak kembali sebentar lagi ke kita punya meja kita. Namun sebelum itu kita berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar saja lagi insya-Allah. Alhamdulillah, kita kembali bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sedikit bingkisan kita lihat sebentar tadi, apakah yang sedang dilaksanakan oleh Pertubuhan Akademi Al-Bayan. Masih lagi kita bincangkan topik berkaitan dengan pancaran wuduk di akhirat. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini memberi satu makna yang baru untuk kita sama-sama memperbaiki kualiti wuduk kita. Jadi doktor, kita dah lihat tadi sedikit bingkisan daripada VT kita berkaitan dengan di antara aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh Pertubuhan Akademi Al-Bayan ni. Jadi doktor, saya dimaklumkan bahawa doktor dan juga tim doktor dalam proses pembinaan kompleks tahfiz dakwah anak-anak mu'alaf yang pertama di Malaysia ni. Jadi boleh Ustaz kongsikan sedikit, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Da'i Luqman, sahabat-sahabat penonton yang mempunyai hati jiwa yang hidup untuk melihat kalimah la ilaha illallah di atas muka bumi Allah. Jadi kami di Pertubuhan Akademi Al-Bayan, sebuah pertubuhan yang berdaftar di bawah ROS. Kita dapat kebenaran daripada Majlis Agama Islam Melaka, kita dapat kebenaran daripada Ketua Menteri Melaka, kita telah berjumpa dengan Mufti Melaka sendiri, yang mana hasratnya kita nak melihat kalimah la ilaha illallah ini terus dikembangkan kepada semua manusia yang berada khususnya di Malaysia ini. Jadi hasratnya kami ingin membina sebuah tahfiz kompleks, sebuah tahfiz dakwah anak-anak mu'alaf. Ini yang pertama di Malaysia.
Disebabkan kita nak melihat mereka-mereka ini, kita nak lahirkan sebagai para da'i. Kenapa? Kerana kalau kita lihat di dalam sebuah hadis Nabi SAW ketika mana Nabi berdakwah di sebuah pasar, ini ada diceritakan di dalam riwayat hadis Zil Majas. Nabi sebut, ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah, sebutlah tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, wa antum tuflihu, kamu akan berjaya. Maka kalimah inilah yang kita nak sebarkan, yang kita nak terapkan kepada mereka-mereka yang akan masuk ke dalam tahfiz dakwah anak-anak mu'alaf ini. Maka mereka akan menyebar luaskan kalimah la ilaha illallah untuk kejayaan bersama. Sebab itu kita memerlukan bantuan daripada sahabat-sahabat, kita memerlukan doa, kita memerlukan sokongan, kita memerlukan dana untuk membina kompleks ini. Sebab itu kalau kita lihat apa yang tertera di kaca televisyen ataupun di handphone kita, maka ini adalah kompleks yang mana kita kenali sebagai kompleks 3 pintu. Kita akan membina rumah Allah yang tertera, iaitu rumah Allah, pintu hadapan kita akan buat iaitu Kesultanan Melayu Melaka, dia punya design. Di sebelah kanan adalah budaya Cina, di sebelah kiri adalah budaya India. Mana-mana pintu yang kita masuk, tak kiralah apa budaya kita, apapun bangsa kita, apapun bahasa kita, kita menyembah Allah yang Maha Esa. Sebab itu kita nak menggerakkan kerja-kerja dakwah ni kepada golongan mu'alaf. Kami memerlukan sahabat-sahabat untuk menyokong. Kerana itulah sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita dapat? Kita akan membina rumah Allah. Sesiapa yang membina rumah Allah, Allah akan bina rumahnya dalam syurga. Kalau rumah kita dah siap-siap dalam syurga, maknanya jalan untuk nak ke syurga tu insya-Allah mudah. Sebab tu kita dah membina rumah kita dalam syurga yang Allah bina. Jadi sebab tu kita usaha untuk nak ke syurga Allah. Yang kedua, bukan itu saja, kita nak melahirkan mereka yang nak berdakwah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, sebaik-baik perkataan adalah perkataan yang berdakwah di jalan Allah. Bukankah kita yang berinfak pada pagi hari, kita bersedekah hari Jumaat, maknanya kita yang nak menderma, maka kita telah melahirkan orang yang seperti mana yang Allah sebut, berdakwah di jalan Allah. Dan mereka ni akan mengamalkan dengan ajaran Islam. Mereka tahu puasa, mereka tahu bagaimana nak solat, mereka tahu berdakwah. Setiap perbuatan yang mereka kerjakan, kita akan dapat saham. Hasil sumbangan kita, hasil adanya kompleks ini. Kerana mereka akan solat di sana, mereka akan berdakwah, mereka akan puasa, mereka seperti kain putih yang kita akan corakkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang paling besar dari ilmuwan sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, yang saya nak kongsikan, mereka-mereka ini akan berdakwah di jalan Allah, supaya mereka, orang-orang yang di luar sana yang masih lagi belum Islam, akan tertarik dengan Islam. Dan kita juga dapat ganjaran mengislamkan orang, hasil sumbangan kita. Kerana kita melahirkan mereka yang usaha berdakwah dan usaha mendoakan supaya sahabat-sahabat kita yang bukan Islam untuk masuk ke dalam agama Allah. Maka kita akan mendapat satu ganjaran yang Nabi sebut, lebih baik daripada unta merah. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim di dalam sahihnya. Sebab itu saya mengajak kepada sahabat-sahabat, misi kita di Pertubuhan Akademi Al-Bayan, maka kita nak melahirkan para da'i mu'alaf. Mereka ada kepelbagaian bahasa. Saya mungkin boleh berdakwah dalam bahasa Melayu, tapi tidak mampu untuk berdakwah dalam bahasa Tamil, bahasa Mandarin. Begitu juga dengan da'i. Tetapi sekiranya kita dapat melahirkan pendakwah-pendakwah yang pelbagai bahasa, sudah pasti kita akan rasa bangga, kita akan rasa seronok kerana kita dapat kerjakan dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh layari di laman web yang tertera. Di sana kita ada e-book percuma. Contohnya, nak korban ni, di sana boleh kita download secara percuma sambil-sambil menyumbang, iaitu sempurnakan korban. Jadi kita nak tahu hukum hakam secara grafik, semuanya boleh dapati di laman web, ataupun kalau nak yang bercetak. Yang nak bercetak ni, insya-Allah kita ada admin, boleh call, insya-Allah selagi mana ada lagi kita akan berikan secara percuma. Inilah kerja dakwah kita. Setiap sumbangan yang tuan-tuan berikan, kami amat-amat syukuri, kerana itu adalah merupakan saham akhirat kita di sana nanti. Saya tak mampu untuk melakukan seorang. Saya perlukan da'i. Saya memerlukan sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah-ayah yang mana ingin melihat dakwah yang ada di bumi Malaysia.
dan diserata. Semoga Allah merahmati dan meredai kita semua, insya-Allah. Insya-Allah, amin amin rabbal alamin. Jadi saudara sekalian, apa lagi kita sama-sama kita rebut peluang ni. Kita boleh untuk scan QR yang tertera di kaca televisyen anda, ataupun boleh untuk terus layari www.academyalbayan.com. Jom sama-sama kita berinfak. Walaupun RM1 itu nampak kecil di mata kita, namun ia besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkat. Jadi saudara sekalian, doktor, banyak kita nak bincangkan, namun sebelum itu kita nak labuhkan tirai terlebih dahulu TV3. Jangan lupa untuk saksikan sambungannya sebentar saja lagi di TV9. Tanyalah Ustaz biar tahu yang keliru. Kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Akademi Al-Bayan membawa impian besar untuk melahirkan golongan pendakwah yang berupaya menyebarkan syiar Islam dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh bangsa mereka sendiri, sekaligus menjadikan mereka ini sebagai aset terpenting umat Islam. Ayo, sama-sama kita santuni mu'alaf. Alhamdulillah, sedang tu sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru, kita direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita mengambil ilmu dan juga intipati di sebalik topik perbincangan kita pada pagi ini, pancaran wuduk di akhirat. Jadi sedang tu sekalian, ada sebarang soalan yang ingin diajukan, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1800881677 ataupun menerusi Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Jadi sedang tu sekalian, Ustaz, sebenarnya kita menerima banyak soalan kan, ada juga daripada sahabat-sahabat pada di live Facebook kita yang bertanyakan tentang cara untuk berwuduk kalau mana dia berada dalam keadaan ataupun kondisi sakit. Kalau nak tahu saudara sekalian, hari ini kita nak membincangkan wuduk bagi orang yang sihat, nak tahu tentang wuduk bagi orang yang ditimpa dengan kemalangan ataupun penyakit, itu kita akan bincangkan insya-Allah di episod minggu hadapan. Jadi jom kita teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini dengan meraihkan soalan berikutnya daripada Facebook, daripada Puan Masripah Nur Jama'in. Assalamualaikum Doktor dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah kelebihan pada hari akhirat kelak bagi orang yang berwuduk dengan sempurna? Bagaimanakah yang dikatakan wuduk yang sempurna? Adakah perlu dilakukan dengan meratakan air wuduk pada anggota wuduk dan menyempurnakan sunnah-sunnahnya? Apakah sunnah-sunnah sebelum wuduk, semasa wuduk dan doa selepas wuduk? Apakah pula ganjaran orang yang sentiasa kekal dalam keadaan berwuduk? Mohon pencerahan doktor. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Ada 5 soalan di situ saya kira. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Puan Masripah kerana sudi bertanyakan satu soalan yang sangat penting. Ni soalan berangkai ni. Kan? Dia bukan bom berangkai je, ni soalan bom berangkai. Jadi insya-Allah kita akan jawab secara ringkas. Yang pertama mengenai tentang kelebihan, sudah pasti ada di sana, terdapat di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sentiasa berwuduk ini di dunia dan di akhirat, maka di dunia ni mukanya akan bercahaya. Dia akan nampak sinar keimanan tu. Sebab apa? Sebab hasil daripada wuduk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabat, bagaimana kalau sekiranya di hadapan rumah kamu ni ada sungai yang mana kamu bersihkan setiap hari 5 kali, maka sudah pasti tidak ada kekotoran, kata Nabi SAW. Itu hasil daripada kita berwuduk. Itulah kata Nabi, kalau sekiranya orang yang sentiasa wuduk, mana mungkin kekotoran-kekotoran, dosa-dosa akan melekat pada wajahnya, pada tangannya, pada kepalanya, pada kakinya, hasil daripada wuduk. Kemudian kata para alim ulama lagi, kalau kita lihat bagaimana nak menyempurnakan wuduk, maka kita telah buat praktikal tadi, ada 12 perkara antara wajib dan sunat. Yang wajib ni 6 saja. Kena niat, kemudian membasuh muka, kemudian membasuh tangan hingga ke siku, menyapu kepala, paling kurang 3 helai rambut sahaja kata ulama, seperti mana di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab Imam Nawawi. Kemudian yang ke-5 kita membasuh kaki hingga ke buku lali, dan yang terakhir tertib. Itu kalau kita buat itu dah sempurna dah kita punya wuduk. Maka kalau sekiranya kita buat wajib, lengkap, sempurna, dah disebut sebagai sempurna. Tetapi ada orang yang suka nilai tambah. Dia nak tambah. Contohnya kalau kita makan ni, makan nasi dengan satu lauk dah cukup. Tapi kalau ada budu, orang Kelantan lah. Kalau ada contohnya ada sambal belacan dan sebagainya, ini semua tambah-tambah nak bagi lagi sedap.
maka kata para alim ulama, kita buat apa yang dilakukan iaitu dimaksudkan dengan sunnah Nabi SAW. Contohnya apa? Berkumur-kumur. Walaupun kita tak makan, tapi kita berkumur-kumur. Kenapa? Kerana kita nak menghadap Allah. Kemudian istinsyaq, memasukkan air dengan tangan kanan. Memasukkan air dengan tangan kanan ke dalam lubang hidung. Dan kita mengeluarkan air istinsar. Bisa. Dengan kita mengeluarkan air dengan tangan kiri. Tangan kanan bawa masuk, tangan kiri kita keluarkan air itu. Masukkan sedikit dalam lubang hidung kita. Itu sunnah. Kemudian lagi sunnah menyapu ataupun membasuh telinga kita. Itu sunnah. Kemudian kita membaca doa pun sunnah. Dan doa dia seperti mana dalam soalan tadi, maka orang yang berdoa dan orang yang melakukan solat sunat wudu, maka seperti mana dalam hadis tadi, yang mana Nabi SAW mendengar tapak kaki Bilal. Dalam syurga ni dah dengar dah tapak kaki Bilal. Allah berikan kepada Nabi SAW pendengaran, ada amalan yang Bilal buat yang menyebabkan dia adalah ahli syurga. Apa dia? Bukan semayang orang kata tahajud tak perlu tidur ataupun puasa sepanjang tahun, tidak. Amalannya cukup mudah. Berwuduk dengan wuduk Nabi cara sempurna, solat 2 rakaat selepas daripada wuduk. Maka itulah kelebihan bagi orang yang berwuduk secara sempurna, dan orang yang berdoa dengan doa, ya Allah, kita doa minta Allah bersihkan kita, jadikan kita orang yang bertaubat, jadikan kita ni seorang yang bersih, dan jadikan kita hamba. Kalau kita berwuduk sentiasa kekal, maka para malaikat akan bersama dengan kita, maka kita akan mendapat cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang mendapat di dalam cinta Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi doktor, kita teruskan lagi dengan soalan berikutnya dengan meraihkan pembanggil talian. Assalamualaikum, siapa di talian? Waalaikumsalam. Ya, siapa talian? Saya Azizah daripada Selayang. Ya, Puan Azizah, kita apa khabar? Alhamdulillah. Silakan soalan tadi, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa ni? Saya nak tanya. Saya dulu saya angkat wuduk, kita tak niat dulu. Tapi kita terus basuh pergerakan tangan. Lepas tu kita basuh mulut, kokomo, lepas tu cuci hidung. Hari ni baru saya tahu buat niat dulu. Macam mana tu Ustaz? Saya tak faham dia, sebab apa saya dah lama dah ikut cara lama tu kan. Oh, insya-Allah. Tapi saya nak tahulah sama ada sah tak saya wuduk saya selama ni. InsyaAllah, Puan. Kita akan tanya kepada Ustaz, insyaAllah. So, doktor, baik, sebenarnya benda ini diajarkan sejak pada sekolah. Dan perkara sama juga yang saya lakukan lama juga dulu. Iaitu berkaitan dengan kalau kita ni waktu awal-awal tu tak perlu niat, waktu nak basuh muka tu baru kita niat. Betul. Adakah konsep tersebut betul tu? Baik. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah, terima kasih kepada yang bertanya Puan, semoga Allah merahmati. Apa yang Puan buat itu sah. Sebab dia mestilah antara dalam mazhab Syafi'i, dia disebut sebagai niat ini bersama berserta dengan perbuatan. Apa sahaja perbuatan wuduk yang pada awal-awalnya, kata para alim ulama, sebahagiannya menyebutkan dia tidak terpisah secara jauh. Maksudnya, kita niat, contohnya kita di rumah, kita niat, saya nak berwuduk di masjid kejap lagi. Maka kita pergi, tiba-tiba kita terus nak basuh muka, tak boleh. Itu dalam mazhab Syafi'i, dia kena, contohnya kita niat, kemudian kalau kita nak basuh tangan dulu ke, kemudian kita nak berkumur-kumur dulu ke, tidak jadi masalah sebahagian daripada pandangan. Tetapi ada pandangan yang menyatakan yang ramai buat, dan itu jugalah yang saya buat, kita basuh tangan dulu, kita berkumur-kumur dulu, kita memasukkan air ke dalam lubang hidung dulu, kita keluarkan air dengan tangan kiri. Kemudian bila kita nak membasuh muka itu tadi, maka kita akan niat saja nak mengangkat hadas kecil ataupun nak berwuduk, niat dalam hati kita kerana Allah. Ketika mana kita tadah air itu kita nak angkat, waktu tu kita lintasan niat untuk nak berwuduk, maka wuduk kita sah. Tetapi niat daripada awal tu kita nak berwuduk, maknanya kita nak mengikut sunnah Nabi, itu lebih mendapat ganjaran di sisi Allah. Sebab apa? Ada orang yang basuh tangan, tetapi membasuh tangan itu bukan kerana nak berwuduk, ikut sunnah. Dia bukan, kadang-kadang saja nak basuh tangan. Tetapi bila kita niat, niat kita adalah untuk membasuh tangan ini adalah untuk nak berwuduk, untuk mengikut sunnah, dapat tak pahala? Dapat pahala. Kalau kita memasukkan air, berapa ramai orang yang memasukkan air hanya semata-mata mengikut saranan doktor. Kalau tak nak bagi resedung contohnya, kita pun memasukkan.
tanpa niat, maka kita tak dapat apa-apa. Tetapi saya nak berwuduk ni, maka kita dah niat daripada awal. Kita masukkan air, keluar, mengikut sunnah Nabi, kita dapat tak pahala? Kita dapat pahala sebab niat daripada awal adalah untuk menyempurnakan wuduk kita. Maka apa yang puan buat ataupun apa yang kita ajarkan sama sahaja, cuma kadang-kadang di mana letaknya niat. Maka kata ulama dalam mazhab Syafi'i, niat itu mestilah disertai dengan perbuatan yang kita nak buat dalam sesuatu ibadah. Oh, insya-Allah. Jadi jangan risau puan Azizah kita. Maksudnya di sini wuduk puan Azizah selama ini itu sah di sisi Allah SWT. Jangan risau. Tapi lebih baik lepas ni kita buat di awal lah, sebelum mana kita nak basuh pergelangan tangan kita dulu, insya-Allah. Mudah terjawab soalan tersebut. Bila kita akan bincangkan, kita berehat sebentar doktor. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, pejam celik. Sedar tak sedar kita sudah pun berada di dalam segmen terakhir untuk episod pada kali ini. Mudah-mudahan dengan perkongsian ilmu kita berkaitan dengan pancaran wuduk di akhirat ini akan memberikan kita semangat untuk memperbaiki kualiti kita dalam berwuduk, dan mudah-mudahan wuduk kita itu sah dan juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi jom kita dapat alih dengan soalan berikutnya doktor. Daripada Puan Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana dengan orang yang mengambil wudu untuk solat tetapi masih ada kesan solekan pada mukanya? Orang yang sentiasa berwudu adakah akan dapat dikenali oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya ketika keadaan gelap gelita di akhirat kelak? Mohon pencerahan doktor. Terima kasih. Hashtag biar tahu, jangan keliru. Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada yang bertanya, Puan Nur Dahlia Biru. Semoga Allah merahmati. Satu soalan yang menyentuh sebenarnya, boleh tak Nabi SAW kenal kita ketika mana waktu itu gelap gelita? Allahu Akbar. Semoga Allah merahmati dan meredai kita semua, insya-Allah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim, ini ada dua soalan. Satu soalan, sekiranya ada solekan ataupun ada perkara-perkara yang menghalang air sampai ke kulit. Yang menghalang, maksudnya ada plaster ataupun ada jam. Contoh saya pakai jam ni, ada jam yang mana jam ni kalau saya lalukan air tidak akan kena. Maka kata para alim ulama, seperti mana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim di dalam sahihnya, seorang lelaki berwuduk dan telah tertinggal basuhan pada kuku kakinya. Yang dilihat oleh Nabi SAW. Lalu baginda Nabi SAW sebut, ulanglah semula dan berwuduklah dengan sempurna. Sebab di bawah kuku ni tak semestinya, kalau kita biasa, kalau kuku kita tidak ada, contohnya tidak ada tepung ataupun tidak ada kadang-kadang kekotoran, maka dia akan lalu. Tetapi disebabkan ketebalan itu menyebabkan air itu tidak sampai pada zahirnya. Maka kata Nabi SAW, ulang balik. Ini dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim. Dan kalau sekiranya kita ada solekan, dan solekan itu kalau kita baca, air tidak akan sampai. Kan kalau disebabkan ketebalan dan sebagainya, maka kata ulama wuduknya tidak sah. Kenapa? Kerana air itu menghalang daripada terkena daripada kulit. Syarat dia mesti terkena dari kulit kita. Maka apa yang perlu kita buat? Kita basuh. Kita cuci dulu. Kalau sekiranya minyak, contohnya kadang-kadang minyak, air kan kalau dengan minyak kan dia tak boleh. Dia tak ngam. Kan dia duduk gaduh je. Jadi kita buang dahulu minyak tu dengan sabun dan sebagainya. Kata ulama, sekiranya kita rasa air boleh sampai disebabkan nipis. Maksudnya minyak tadi kalau tebal dia takkan sampai. Tapi bila kita dah nipiskan, walaupun ada sedikit dan kita yakin bahawa air itu akan kena pada kulit walaupun sedikit, maka kata ulama hukumnya sah. Sebab tu orang yang pakai bedak sejuk ke, makeup ke, solek ke, kan, nak nampak cantik dan memang dah cantik dah. Jadi kalau sekiranya dia perlu remove dulu dia punya makeup, maka remove. Jangan rasa ruginya ni, mahal ni. Jangan rasa nilai satu wuduk dengan mahalnya duit di atas muka bumi. Kenapa? Wuduk kita apabila tak sempurna, maka solat kita tidak sah. Dan untuk jawapan yang kedua, adakah Nabi SAW akan kenal kita? Allahu Akbar. Nabi akan kenal berdasarkan hadis. Anggota wuduk ni semuanya akan bersinar. Mana-mana anggota wuduk yang kita wudukkan, ia akan bersinar pada hari kiamat. Dan itulah tanda yang Nabi akan kenal. Semoga Allahu Akbar, Nabi kenal kita, insya-Allah tergolong dalam golongan yang Nabi kenal. Dan insya-Allah
kata para alim ulama berdasarkan hadis, akan terpancarnya cahaya daripada anggota-anggota wuduk. Maka perbanyakkan wuduk, tetapkanlah dalam wuduk, kerana orang yang berwuduk dia pasti akan solat insya-Allah. Insya-Allah. Jadi sedikit doktor, tambahan soalan bagi tentang situasi makeup itu. Sekarang ni ada makeup mesra wuduk sebagai contohnya. Adakah bermaksud situ boleh terus berwuduk tanpa perlu dicuci makeup? Baik, sekiranya intipati yang disebutkan makeup orang kata mesra wuduk ni memang boleh kena air dan air boleh sampai ke kulit, tidak jadi masalah. Kerana ada juga dia punya bahan-bahan yang menghalang daripada terkena air. Contohnya kalau rambut kita, dye rambut kita contohnya, maka dye rambut ni adakah termasuk dalam masalah wuduk? Kadang-kadang tidak jadi masalah. Sebab apa? Sebab mungkin ada rambut-rambut yang tak kena, tetapi kalau dia mandi wajib contohnya, nanti bahagian mandi wajib pun ada. Tiba-tiba dia nak basuh keseluruhan badan, ada halangan. Contohnya dia dye rambut dia, yang mana dye itu yang menghalang air terkena kepada kulit kepala. Maka pada waktu itu kata ulama, mandi wajibnya ataupun wuduknya tu tidak sah. Kalau sekiranya ada menghalang. Sebab tu kalau kita jam ni tadi kita buka. Kalau ada plaster, kita buang dulu kalau sekiranya boleh buang. Kalau kita adakan kesan-kesan, kita buang dahulu. Supaya apa yang melekat di tubuh badan kita tidak menghalang air itu untuk sampai. Kerana itu untuk nak menyapu, kan kalau kita tengok orang sapu, boleh ke ataupun tidak, kita dah jawab tadi. Cuma ustaz nak ulang, kalau kita rendamkan tangan ataupun masukkan kolah ni masuk muka kita, tidak ada apa-apa perkara yang menghalang air, maka wuduk kita sah. Tapi sekiranya ada yang menghalang, maka pada waktu itu kena menggunakan sentalan. Itu disebut ad-dalak. Ad-dalku dalam mazhab Maliki wajib. Ad-dalak ni wajib. Tetapi dalam mazhab Syafi'i sunnah. Maknanya kita buat gosok boleh, tak gosok pun tak apa. Rendam, masuk tangan. Tapi macam tak sempurna. Tak sempurna tak ataupun sempurna itu cerita nombor 2. Itu kita yang rasa. Tapi dalam hukum sah. Mengikut sunnah, kita gosok. Kalau ada halangan, buang halangan tu dulu. Kalau tidak, wuduk kita tak sah. InsyaAllah. Itulah di antara solusi yang dikongsikan oleh Baga Doktor untuk kita semua, insyaAllah. Jadi kita balik yang soalan berikut ya Doktor. Daripada Puan Rahimah Saud. Assalamualaikum Doktor dan Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Kelebihan berwuduk telah diketahui dan diamalkan. Namun apakah kesan wuduk yang tidak lengkap ke atas ibadah seseorang? Soalan kedua, adakah terdapat perbezaan cara mengambil wuduk bagi 4 mazhab? Dan seterusnya, jika sekiranya kita menjirus kaki tanpa menggosok, adakah air jirusan itu dikira lengkap? Terima kasih Dr. Dan Naim. Sama-sama #biar tahu jangan keliru. Soalan pertama tu menarik perhatian saya tentang orang ambil wuduk halal balai ataupun sambil lewat, Doktor. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut dalam hadis yang kita sebutkan tadi, kata Nabi, wailul li'aqabi minan nar. Celakalah orang yang membasuh kaki itu, tiba-tiba basuhan tu tidak kena. Sambil lewa dia membasuh ataupun di siku contohnya. Bila di siku ni kadang-kadang yang sepatutnya masuk tak masuk. Kadarnya adalah pada siku. Tetapi siku tu sendiri tak kena. Macam tadi ada da'i sebelum waktu kita break tadi, kita ada sembang sekejap. Buku lali. Adakah buku lali itu pada bucu itu ataupun seketul yang tulang yang terkeluar? Maka kata ulama sekeliling seketul yang keluar tu. Maka kita ukurlah buku lali dan lebihkan sedikit untuk memasukkan dan menyempurnakan wuduk kita. Kalau siku kita sini, kita lebihkan sedikit, maka confirm membasuh dengan sempurna tangan. Tapi tak perlu lebih sampai ke ketiak kan. Masuk biar sampai ke ketiak kita bercahaya, tak perlu. Jadi sampai ke siku dah cukup. Dan lebihkan sedikit sahaja. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan orang yang berwuduk tak sempurna, maka kita dah sebutkan tadi, solatnya tidak sah. Apa-apa ibadat yang memerlukan kepada wuduk, maka bila wuduk itu tidak sempurna, maka tidak sahlah, khususnya ibadah solat. Baik. Kemudian kalau kita lihat, adakah terdapat perbezaan cara mengambil wuduk dalam 4 mazhab? Ada. Kalau kita lihat, dalam mazhab Syafi'i ada 6 rukun. Saya ulang serba sedikit. Yang pertama, membaca niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga ke siku. Yang keempat, menyapu kepala. Yang kelima, membasuh kaki hingga ke buku lali. Yang keenam, tertib. Okay. Dalam mazhab itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Maliki ada berapa? Dalam mazhab Maliki ada 7. Ada 7. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka, sama macam kita. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga ke siku. Yang keempat, membasuh sebahagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki, sama macam kita.
Tapi yang keenam dan ketujuh lain. Yang keenam al-mualat. Al-mualat ni maksudnya basuh muka, kena basuh tangan berterusan. Oh, dia tak boleh. Dia tak boleh. Assalamualaikum. Yang abang wuduk ni, kejap lagi call balik. Tu tak boleh. Dah basuh muka, kemudian nak basuh ni, jawab panggilan dulu. Tak boleh. Dia kena al-mualat berterusan. Dan yang ketujuh ad-dalak. Dia menggosok. Itu dalam mazhab Maliki kena. Wajib. Menjadi rukun. Dalam mazhab Hanbali pula ada 6. Ada 6. Sama macam tadi, membasuh muka, niat tak ada. Niat hanya syarat. Membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap dan membasuh kepala, membasuh kaki, kemudian yang kelima tertib. Kelima tertib. Kalau macam yang Maliki tadi tak ada tertib. Kemudian yang keenam tadi al-mualat. Dia kena basuh berturut-turutan mengikut muka, tangan. Dan jangan sampai kering. Maksudnya mualat itu berterusan, dia boleh wuduk, kemudian dia boleh berhenti seketika dengan syarat wuduk muka tu jangan kering. Baru kalau dia kering, maka dia kena ulang. Itu dalam mazhab Hanbali. Kalau dalam mazhab Hanafi, ada 4 je. 4 ini tadi sama seperti yang Syafi'i kata. Membasuh muka, membasuh kedua tangan, membasuh sebahagian kepala dan membasuh kaki. Itu perbezaan. Cuma kita di Malaysia ni fokus kita dalam mazhab Syafi'i. Maka 6 perkara itu bila kita buat, maka sah dan sempurna wuduk kita. InsyaAllah. Jadi doktor, satu soalan tambahan berkaitan dengan, kita tahu bahawa kita ni dilarang untuk membazir. Seperti mana yang doktor kongsikan tadi, hadis berkaitan dengan jangan kita membazir waktu menambil wuduk. Tapi adakah konsep kita melebihkan basuhan itu termasuk dalam pembaziran, doktor? Baik, sekiranya melebihkan tanpa ada keperluan, maka ia termasuk dalam orang yang membazir air. Kerana tak perlu. Disebabkan dalam syariat, bila kita nak wuduk ni ikut Nabi. Maka ada tak Nabi membasuh sehingga ke ketiak? Tak ada. Tak ada. Jadi kita basuh hingga ke siku je lah. Melebihkan sedikit. Kalau buku lali tak perlu kita rendam sampai ke betih. Alang-alang basuh ni dia selak betih tu untuk imam kan, untuk Bilal. Jadi dia basuh betih dia daripada atas. Tak perlu selak. Jadi kalau sampai ke buku lali, atas sedikit sudah cukup. Kenapa? Itu yang diajar dalam syariat. Maka jangan melakukan satu perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Maka apa yang dibuat oleh Nabi dalam ibadat kita ikut, maka sempurna. Kerana benda yang perlu kita ikut adalah ikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dibahaskan oleh para alim ulama. Contohnya basuh telinga. Tapi tak perlulah kita ambil basuh sampai ke sini semua kita basuh. Tak perlu. Kenapa? Kerana itu dah dikira sebagai benda yang tidak perlu dilakukan di dalam sunat berwuduk. Maka kita buat seperti mana exactly yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, maka sudah cukup. Dan yang tadi kalau kita tak gosok, dalam mazhab Syafi'i kata tidak jadi masalah. Yang penting kalau nak gosok itu, sekiranya ada halangan baru kita gosok. Tapi kalau kita rendam macam tu, kalau kita yakin dah rata air keseluruhan, sempurna wuduk kita insya-Allah. InsyaAllah. Mudah-mudahan terjawab soalan. Masa cukup mencemburui kita. Kita sudah pun pada penjuru rancangan. Sedikit kesimpulan ringkas daripada yang beragam doktor, dan juga bolehlah doktor rangkumkan pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan doa. Mudah-mudahan Allah SWT berkati pertemuan kita. Silakan doktor. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita boleh simpulkan sebenarnya apabila kita mengetahui tentang wajibnya, rukunnya, sunatnya, syaratnya, maka sudah pasti bila kita kenal, ibadat kita, keimanan kita akan makin meningkat. Apa yang kita buat menepati ciri-ciri yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan menjemput cinta Allah kepada kita. Dalilnya apa? Dalilnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang dinakalkan, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. In kuntum tuhibbunallah, sekiranya engkau cinta kepada Allah, engkau sayang kepada Allah. Mudah kita sebut kan? Kita mudah kata kita sayang, mudah kita kata kita cinta. Tetapi nak dapat jemput cinta Allah kembali kepada kita ni satu persoalan. Contoh, saya boleh sebut saya cinta kepada da'i, saya sayang kepada da'i, walaupun pertama kali saya bertentang mata. Saya boleh sebut. Tapi da'i cinta tak pada saya? Sayang tak kasih kepada saya? Belum tentu. Contoh. Belum tentu. Itu yang dikata para alim ulama. Kita boleh menyatakan cinta sayang kita kepada Allah 1000 kali. Tapi Allah sayang tak pada kita? Pernah tak kita tanya, betul ke Allah cinta kepada aku? Betul ke Nabi sayang kepada aku? Syarat dia adalah
fattabi'uni, ikut baginda Rasulullah. Jadi berwuduklah dengan wuduk Rasulullah, insya-Allah Allah akan cinta kepada kita, insya-Allah. Semoga kesimpulan itu menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami mendadah tangan, ya Allah. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau, ya Allah. Engkaulah yang maha kuasa lagi maha hebat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah maha penyayang, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada Engkau sahaja yang kami meminta, ya Allah. Tiada mana-mana makhluk, ya Allah, yang boleh memperkenankan doa kami melainkan Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami meminta padamu, ya Allah, pada hari ini, pada pagi ini, ya Allah, ampunilah dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Rahmatilah mereka berdua, ya Allah, seperti mana mereka merahmati kami sewaktu kami kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-Mu yang bertakwa. Jadikanlah lidah kami sentiasa basah mengingati-Mu, ya Allah. Jadikanlah hati kami yang penuh dengan keikhlasan. Jadikanlah anggota badan kami sentiasa beribadah kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami meminta, ya Allah, maka matikanlah kami dalam kebaikan. Janganlah Engkau matikan kami dalam keburukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah diri kami, anak-anak kami, zuriat kami, keturunan kami sentiasa mendirikan solat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, binalah mahligai rumah kami di dalam syurga-Mu, ya Allah. Permudahkanlah urusan kami pada hari ini, ya Allah. Jika ada dalam kalangan kami yang sakit, sembuhkanlah, ya Allah. Jika ada dalam kalangan kami yang berdosa, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Jika ada dalam kalangan kami yang mempunyai keaiban, maka tutuplah aib kami, ya Allah. Jika ada dalam kalangan kami yang miskin, Kau perkayakanlah mereka, ya Allah. Jika ada dalam kalangan kami yang berhajat kepada sesuatu, perkenankanlah hajat kami sekiranya Engkau redha, ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, ya Allah, dunia dan juga akhirat. Ya Allah, terimalah segala amal ibadat kami. Berikanlah kepada kami kefahaman yang baik di dalam agama-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin, amin, Rabbil Alamin. Jazakallah khairan katsiran Ustaz di atas bacaan doa tersebut. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan usia Ustaz, kekalkan Ustaz dalam kesihatan dan juga permudahkan segala urusan Ustaz dan juga Akademi Al-Bayan di dalam meneruskan legasi dakwah di Malaysia. Sebelum sekali jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanya Ustaz pada esok hari bersama dengan moderator kita Da'i Azrin dan juga ahli panel kita yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud yang akan meneruskan lagi kesinambungan pengajian daripada surah As-Saffat ayat 145 hingga 150. Saya Luqman, mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, terkasar tutur bicara, tersilap tutur kata. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain episod rancangan Tanya Ustaz biar tahun yang keliru. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.